Okey. So, kita masuk ni. Okey, yang ni carta yang kebuka oleh sekumpulan murid tentang pengeluaran kayu barat di satu kawasan lah. Okey, tadi cikgu kata kan, juta meter padu. Okey, maksud dia bilangan. Dia kira dalam keadaan 1 juta. Kerana apa? Balak memang diperlukan dengan kuantiti yang banyak lah. Okey, so ikut tahun yang ni 1980, 1990, 2000 dan juga 2010. Ada 4 tahun yang dia kaji, okey, dan bilangan dia semakin menaik. Okey, semakin menaik. Oh, ya ke? Okey, siapa yang tak boleh join tak apa, cikgu dah rekod. Nanti tengok dekat YouTube ah. Alright. Oh, ya lah memanglah tu. Okey, dia semakin menaik. Okey, sekarang ni corak perubahan. Nampak soalan pertama corak perubahan. Jadi, apa jawapan dia corak perubahan? Cikgu ajar kena letak apa? Jawapan dia? Ya, jangan letak semakin semakin dah salah. Okey, kita kena letak meningkat. Okey, betul. Meningkat lagi bertambah. Okey, bertambah. Alright? Boleh, cikgu terima sini. Meningkat dan juga bertambah. Okey, ini jawapan dia. Awak kena letak satu saja, meningkat ataupun bertambah. Okey? Kemudian, apakah kesan daripada aktiviti pembalakan ke atas haiwan dan juga tumbuhan? Okay, apakah kesan dia? Okey, sekarang ni ini adalah kayu balak. Aktiviti pembalakan maksud dia hutan. Okey, kawasan pokok-pokok. So, apa akan jadi bila aktiviti pembalakan ni semakin meningkat? So, apa akan jadi pada haiwan dan juga tumbuhan tu? Ya, dia akan kehilangan habitat. Okey, betul. Kehilangan habitat ataupun gangguan ekosistem dia. Okey. Okay. So kat sini okey, kalau boleh kata kehilangan habitat. Okey, kehilangan habitat. Lepas tu yang paling ni lagi ataupun yang ni atau cikgu letak dash tu maksud dia atau. Kehilangan habitat ataupun boleh kata sini tumbuhan dan juga haiwan akan apa? Mati. Okey. Jangan kata pupus Kita kena cakap haiwan dan tumbuhan akan mati. Okey. Sebab dah kehilangan habitat. Jadi kalau kehilangan habitat, haiwan dan juga tumbuhan tu akan mati sebab kehilangan habitat. Tiada tempat tinggal, tiada makanan. So disebabkan tu dia akan hilang habitat ataupun kata haiwan dan juga tumbuhan tu akan matilah. Jangan kata pupus sebab kita tak tahu haiwan apa yang kat situ. Okey, kalau pupus salah. Okey. Okey, boleh? Cikgu teruskan. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okey. C. Jadual di bawah menunjukkan perubahan bilangan gajah di kawasan yang sama dari tahun 1980 hingga 2010. Okey, kawasan yang sama. Tadi tu kita kaji yang ni. Ni kawasan yang sama, pembalakan. Okey. So sekarang ni pada tahun 1980, 40 ekor bilangan gajah, kemudian 28, kemudian 17 dan seterusnya 8 ekor sahaja tinggal. Okey, sekarang ni nyatakan satu alasan. Okey, satu alasan perubahan yang berlaku ni, dia macam kita jawab juga inference. Kenapa jadi macam ni? Okey, alasan ni siapa boleh beritahu cikgu? Pemburuan haram. Okey, boleh katakan pemburuan haram tapi ni melibatkan kawasan tu. Boleh juga ke? Sekejap cikgu tengok boleh. Betul juga sebab situ ada pembalakan kan. So maksud dia tak. Ini ada kaitan dengan pembalakan tadi. Okey. Jadi kalau pemburuan haram tak kurang sesuai. Sebab tadi dia kata kat sini nampak tak? Ini kejadian pembalakan. Kayu balak dah kena ambil. Jadi kawasan hutan tu akan semakin berkurangan ataupun habitat habitat haiwan tu dah diganggu. Okay, jadi ini dia ada kena-mengena dengan yang tadi tu, eksperimen atas tadi tu. Jadi kita tak boleh kata dia pemburuan haram. Okay, macam Darwish kata bilangan tebu terhad berkurangan. Okay, yang ni bukan boleh. Maksud Darwish tu maksud dia punya habitat dah terganggu. Jadi makanan dia pun akan berkurangan. Okay, so tu pun boleh cikgu terima.
Okay, tapi yang tu ayat awak tu tak sesuai, awak kena tulis macam ni. Okay Darwish, yang ni kita kena cakap habitat banyak habitat gajah telah dimusnahkan. Ingat tak cikgu kata hari tu, gajah sangat sensitif. Okay, haiwan yang paling sensitif adalah gajah. Gajah ni, kalau dia kehilangan ahli keluarga dia, okay, diorang akan berkumpul keliling gajah yang dah mati tu, diorang akan umpama diorang macam menangis, okay. Lepas tu diorang akan mengamati dia lah, okay. Lepas tu dah lama tu baru diorang akan pergi. Okay. Ada juga yang cikgu tengok dekat, kalau tengok National Geography, diorang akan timbuskan dia ataupun letakkan daun dekat atas gajah tu. Sebab diorang memang macam tu. Gajah memang sejenis haiwan yang sangat sensitif. Okay, so kalau ada gangguan habitat dia, gajah pun akan semakin lama semakin matilah. Okay, sebabkan tu banyak habitat gajah telah dimusnahkan ataupun boleh kata mengganggu habitat asal gajah, sebabkan tu gajah semakin kurangan. Okay, ataupun boleh kata mengganggu habitat asal. Okay, macam Zati cakap kan, gangguan habitat kan, boleh. Kata sini, Razlan pun sama, pemakanan berkurangan. Itulah habitat tu, maksud dia tempat tinggal dan juga makanan dia lah, itu maksud dia habitat. Okay, itu tu Razlan. Okay, jadi mengganggu habitat asal gajah menyebabkan gajah berkurangan. Okay, macam tu. Pun boleh. Ayat yang samalah, tapi kalau awak nak guna macam Zata kata gangguan habitat, boleh. Kata sini, mengganggu habitat asal gajah menyebabkan gajah berkurangan. Ingat, apa tu habitat? Okay, kalau awak kata pemakanan saja tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab diorang kan bukan macam kita, diorang tak ada rumah. Diorang ada tempat tinggal tu. Kalau itu tempat tinggal diorang tu sekali tempat makanan diorang. So kita panggil sebagai habitat. Awak tak boleh kata dia pemakanan diorang saja kurang. Makanan diorang saja kurang. Awak kena cakap tempat tinggal diorang pun akan musnah. Sebab tu kita gunakan perkataan habitat kat sini. Boleh faham? Okay ya. Baik. Okay. Dah, ini untuk soalan seterusnya. Sudah semua salin? Okay, sudah. Okay, seterusnya, soalan seterusnya uji diri 24. Okay, soalan yang terakhir cikgu rasa. Okay, soalan terakhir. Ya, soalan terakhir. Okay, so sekarang ni ini adalah pemeliharaan dan juga pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Okay, so betul sini pemeliharaan alam sekitar, bertindak sebelum terlambat. Okay, ni poster lah. Ni hargai alam kita. Awak tahu tak hari bumi bila? Hari bumi sedunia, iaitu pada, cikgu tak silap, cikgu 24 April. Sebab hari tu, 22 April ni. Sebab hari tu adik cikgu dia lukis poster untuk pertandingan ni, pertandingan Hari Bumi Sedunia. Okay, 22 hari bulan 4. Kita akan sambut Hari Bumi Sedunia. Okay, kita menghargai. Awak perasan tak banyak dekat, kalau tengok dekat internet sekarang ni, diorang bagi perbezaan sebelum dan juga selepas virus ni, iaitu COVID-19. Ada perbezaan yang bumi telah berlakulah, iaitu bumi kita semakin kurang pencemaran. Kerana apa? Kerana semua manusia sudah duduk dekat rumah tanpa membuat aktiviti-aktiviti. Okay, disebabkan tu sungai dan juga kawasan laut semakin kurang tercemar. Okay, udara pun bersih daripada asap hitam. Okay, so ada kebaikan jugalah. Tahun ni kita kena sambut semua dekat rumah saja. Okay, tak apa, ada hikmah dia. Awak lagi dekat dengan keluarga awak. Okay. Ya, betul. Tak silap cikgu, diorang pun kata kita punya lapisan ozon, bumi pun semakin baik daripada sebelum ni. Okay, sebab kurang pencemaran, kurang asap yang menipiskan lapisan ozon tu. Okay, so ada hikmah lah.
Raya tu tak raya, Darwish. Okay. Okay, kemudian kita tengok sini ya. Apakah tujuan kempen tersebut diadakan? Okay, faham balik sekarang ni kata kempen mencintai alam sekitar. Jadi kenapa kita kena sambut kempen ni? Tujuan dia untuk apa? Kenapa kita kena sambut kempen? Biasanya kalau kempen untuk kita apa? Kempen nak bagi tahu kita, nak wawarkan pada kita apa yang patut kita berlakukan. Okay, so sekarang ni untuk Hari Bumi. Kenapa kita kena sambut Hari Bumi ni? Untuk mengurangkan kepupusan, tujuan kempen. Okay, kenapa awak kata mengurangkan kepupusan? Siapa yang akan tengok kempen ni? Semua orang, betul. Macam Zatil kata, menyedarkan masyarakat, betul. Kempen tujuannya kita nak sedarkan masyarakat. Okay, supaya kita dapat mengurangkan kepupusan. Okay, so cikgu gabungkan Zatil dengan Aminah punya jawapan. Betul, untuk menyedarkan masyarakat tentang pentingnya alam sekitar. Tentang pentingnya kita punya alam sekitar lah. Alam sekitar. Okay, jadi jawapan dia untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat okay, ni cara dia. Tujuan dia untuk meningkatkan kesedaran. Dengan kempen lah baru orang tahu, oh rupanya kalau kita bakar sampah tak boleh, nanti akan menipiskan lapisan ozon macam tu. Macam zaman dahulu diorang tak tahu, okay? Diorang tak tahu yang kalau kita bakar sampah tak ada apa-apa berlaku. Okay? Tapi bila diorang nampak semakin banyak pembakaran, semakin menipiskan lapisan ozon, barulah diorang hentikan pembakaran terbuka. Oh, berkaitan lah. Berkaitan. Berkaitan. Boleh? Semua? Okey. Seterusnya, okey, soalan B pula. Okey, B, nyatakan kepentingan tumbuhan kepada semua hidupan. Ini ada kena-mengena dengan apa? Apa kepentingan tumbuhan kepada kita? Tak ada tumbuhan, kita tak hidup. Ya, untuk membekalkan oksigen. Kerana mereka yang boleh membekalkan oksigen kepada manusia ataupun kepada haiwan ataupun kehidupan. Okey? So itu kepentingan dia, betul. Okey? Kalau tak ada tumbuhan, kita akan mati kerana tiada oksigen. Okey, pandai. Jawapan kat sini, tumbuhan kepentingan dia. Dia membekalkan oksigen kepada kehidupan. Tiada oksigen, kita tak boleh hidup. Okay? Setakat ni tak ada lagi eksperimen ataupun bahan kimia yang boleh membebaskan oksigen lah. Okay? So disebabkan tu kita masih perlukan tumbuhan. Okay. Dah, cikgu teruskan. C pula. Okay, C, apakah yang akan berlaku sekiranya alam sekitar tidak dijaga dengan baik? Okay, apakah jadi? Akan berlaku pencemaran alam. Okay, betul. Lagi? Okay, boleh? Akan jadi pencemaran alam berlaku. Okay, lagi? Keperluan asas akan terjejas. Keperluan asas, contoh dia
Keperluan asas. Keperluan asas tu kita kena huraikan lagi tu, Farah. Pencemaran. Okay, alam sekitar kata jejas. Okay, alam sekitar. Alam sekitar. Okay, sama tu. Sama dengan Farah punya. So, cikgu gabungkan je. Pencemaran alam berlaku. Okay, inilah pencemaran alam berlaku lah. Pencemaran alam sekitar akan berlaku. Okay, untuk banyak pencemaran. Pencemaran air, pencemaran udara. Okay. Maksud dia. Lagi awak boleh cakap. Pencemaran alam sekitar berlaku. Lagi habitat akan musnah. Okay. So kalau kata habitat akan musnah ni maksud dia habitat haiwan dan tumbuhan. Okay, maksud tu. Habitat haiwan dan tumbuhan ataupun boleh kata habitat haiwan dan tumbuhan ataupun habitat kehidupan. Semua sekali lah termasuk manusia. Okay. Boleh kata sini atau kehidupan. Okay, maksud dia atau semua hidupan, atau semua hidupan. Atau habitat haiwan dan tumbuhan. Tapi cikgu rasa semua hidupan lah. Okay, habitat semua hidupan akan musnah. Itulah yang paling sesuai. Kalau kata tumbuhan dengan haiwan, kita tak ada efek. Ada efek kan? Sebab kita pun sama juga, perlukan makanan dan juga tumbuhan lah. Okay, habitat semua hidupan akan musnah. Okay, ini cikgu. Okay, boleh? Okay, ini jawapan untuk C. Okay, kemudian, nyatakan 2 cara yang boleh kamu lakukan untuk memelihara alam sekitar. Okay, cara. Macam mana kita nak pelihara alam sekitar? Yang pertama, apa cara dia? Kita memelihara alam sekitar. Okay, mengadakan kempen kesedaran. Okay, cikgu terima. Tentang mengurangkan. Kena bagi tahu mengadakan kempen kesedaran tentang mengurangkan pencemaran lagi. Awak boleh katakan mengadakan kempen kesedaran. Okay, lagi awak boleh katakan tidak membuat kebakaran berleluasa. Okay, 2 cara yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar. Elakkan pembakaran terbuka. Okay, lagi membuat pusat rehabilitasi. Okay, cikgu terima. Membuat pusat. Ya, itu bukan, itu memelihara, bukan memelihara. Cuma memelihara. Dia bagi memelihara. Kita balik. Yelah, betul lah. Kalau untuk buat pusat rehabilitasi tu untuk pemeliharaan. Kita pulihkan balik. Ini untuk memelihara. So, memelihara kita kena buat, mengadakan. Membuat sekitar semula bahan buangan. Okay, lagi. Kamu, maksudnya kamu, awak. Awak tak boleh buat tapak ramsar. Yang boleh buat tapak ramsar ada kerajaan. Sekarang ni awak sebagai seorang murid, pelajar, apa yang awak boleh katakan? Apa yang awak boleh buat? Mengadakan kempen kesedaran tentang mengurangkan pencemaran, cikgu terima. Sebab kat sekolah kadang-kadang korang akan ada buat pertandingan, perbahasan macam tu kan. So itu bolehlah mengadakan kempen kesedaran, elakkan pembakaran terbuka awak sendiri. Kalau membuat tapak ramsar kurang sesuai, itu untuk kerajaan. Membuat kita semula bahan buangan, okay, tu cikgu terima. Menggunakan beg plastik, patutnya mengurangkan
Mengurangkan penggunaan beg plastik. Okay, ataupun awak kata sini tidak merosakkan alam sekitar. Okay, tidak merosakkan alam sekitar. Okay. Elakkan menggunakan bahan yang tidak boleh, elakkan menggunakan bahan yang berbahaya. Macam tu pun boleh. Okay? Boleh? Student cikgu? Okay, so dengan ini tamatlah kita punya latihan untuk bab 5. Okay, bab 5. Iaitu pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Cikgu harap korang faham bab ini. Okay? Harap korang faham bab ini sebab bab ni senang saja. Okay, sekarang ni cikgu cuma nak awak bezakan pemuliharaan dengan pemeliharaan. Okay, supaya jawapan awak tidak salah. Kat sini kata untuk memelihara. So itu adalah pemeliharaan. Okay, boleh? Itu saja. Cikgu nak awak ingat balik, tengok balik maksud pemeliharaan-pemeliharaan. Okay? Okay, ini kita tamat untuk yang ni. Kita masuk bab baru. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk bab ini? Mungkin ada yang korang tak faham ataupun ada boleh share new knowledge sebelum cikgu pergi ke bab yang seterusnya. Ada? Okay, ada ya? Okay. So, sekarang ni kita akan masuk bab 6 iaitu daya. Okay, daya. Okay, bukan daya yang tu, cuci kain tu bukan, ni daya. Apa tu daya? Maksud dia, okay, nampak sini. Daya ialah tolakan atau tarikan yang dikenakan kepada suatu objek. Sekarang ni awak menulis, betul? Itu pun daya. Okay, itu pun daya. Awak tolak tarik ataupun awak gunakan tolakan saja ataupun awak gunakan tarikan saja. Okay, itu adalah daya. Maksudnya apa-apa yang awak berikan force, iaitu daya. Okay, awak berikan daya kepada dia. Okay, so maksud dia macam ni. Daya tarikan, awak tarik pergi ke dekat dengan awak. Betul tak? Awak bayangkan sekarang ni, okay, awak bayangkan sekarang ni awak tarik pintu. Okay, awak tarik pintu, dia mendekat pada awak. Okay, itu maksud dia. Okay. Daya tolakan pula awak tolak menjauhi diri awak. Macam tu. So tu kena faham daya tarikan dan tolakan lah. Okay. So ingat, yang ni selalu ditanya tau. Take note. Oh tak ada peperiksaan dah kan? Tak apa. Tapi untuk mungkin ada exam ke apa kan? Ada peperiksaan tak apa. Okay, awak ingat soalan dia sentiasa akan tanya ni. Apakah daya? So daya kena ingat, daya ialah tarikan, tolakan yang dikenakan kepada suatu objek. Okay? Ya. Ini contoh dia. Ini tolakan saja. Aktiviti yang tolak, menolak, yang menggunakan daya tolakan. Ataupun ini aktiviti yang menggunakan daya tarikan saja. Seperti menarik elastik lah. Tapi ada juga awak gunakan dua-dua, iaitu daya tarikan dan tolakan, iaitu ni, mengergaji kayu. Awak pun gunakan macam tu. Okay, kemudian memadam papan hitam. Tolak tarik. Okay, macam tu. Daya tarikan tolakan lah. Okay, so boleh faham yang ni? Okay, kejap cikgu, kita log out sekejap, lepas nanti masuk balik ya. Dia dah bagi masa.